أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا صدق الله العظيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. Dan tidak haruslah bagi orang-orang yang beriman, sama ada laki-laki dan perempuan, apabila Allah dan Rasulnya menetapkan keputusan bagi sesuatu perkara, tidak harus bagi orang yang beriman mempunyai hak memilih ketetapan sendiri mengenai urusan mereka. Ini sebagai kaedah kita bagi orang yang beriman ni, balas itulah kedudukan kita terhadap hukum Allah dan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak harus bagi orang-orang yang beriman. Semua orang beriman ni tak harus, tak dibenarkan. Sama ada orang beriman tu lelaki ataupun perempuan. Orang jantan ataupun orang betina, supa saja. Nah, bila dia orang beriman dengan Allah, maka tidak haruslah bagi orang ni, apabila Allah dan Rasulnya menetapkan keputusan bagi sesuatu perkara, apabila hukum Allah mari balas tu dan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan satu perkara, tidak harus sama sekali bagi orang yang beriman mempunyai hak memilih ketetapan sendiri
mengenai urusan mereka. Tak boleh nak pilih dah. Dan kita dengar kata Allah Ta'ala kata gitu, Allah Ta'ala royak balas tu. Dan kita dengar keputusan daripada Rasul balas tu, maka bagi orang beriman tu tak boleh nak pilih lagi dah. Tak boleh nak pilih, nak ambil putusan diri kita sendiri. Kita nak kata, hak ni berasa kurang sikit, kita nak apa balas ni, tak boleh. Jaga molek. Mudah kata kalau takdirnya kita dah buat satu perkara, tiba-tiba dengar putusan daripada Allah dan Rasul. Dengar putusan daripada Allah tu ayat-ayat Quran lah. Mari pada Quran royak kata balas ni. Mari daripada Rasulullah royak kata balas ni. Kita tak boleh nak pilih dah. Nak kata nak tinggal hak ni, nak buat hak kita nak. Kita tinggal hak Rasul nak, tinggal hak Allah Ta'ala nak, kita nak buat hak kita nak. Ataupun hak Rasul lari satu perkara, tetap daripada Rasul, tetap daripada Allah Ta'ala satu perkara, kata benar ni tak boleh. Maka kita nak pilih berasa nak buat, tak boleh. Ni kaedah orang beriman. Nah, hukum terhadap orang beriman. Orang tak beriman tu tak kena kecek lah. Tak itu. Dia buat ikut semula dah. Kita orang beriman ni, ikutlah apa, tak ada hurai sasa ni. Ayat ni tak ada ayat sasa. Kalau dalam buku semaya pun sepatullah, buku puasa pun sepatullah, buku mana-mana pun, dan Allah Ta'ala menetap dah, hak Rasulullah menetap dah, maka kita tak ada hak lagi nak pilih. Kata nak ke tak mahu, tak boleh. Apa dah? Jangan terlucu ni dah. Mari temu ayat dah kita ni. Nah, sebagai kaedah. Nah, sebagai aturan daripada agama terhadap kita orang yang beriman. Ada. Gena dia ayat orang, maknanya orang yang tak beriman tu, waktu tak ada kena kira dah. Dia deraka mula dah. Dia tak turut mula dah. Bagi kita orang beriman ni, apabila menghukum Allah Ta'ala dan Rasulnya satu perkara, tidak haruslah bagi mereka itu an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, bahawa ada bagi mereka itu pilihan daripada urusan mereka itu, daripada pekerjaan mereka itu. Tu ya. Bah kalau bahasa dia tu hidup pilih hak dia lagi. Dia tahu dah kata Tuhan kata haram benda ni. Rasulullah kata haram benda ni. Dia pergi pilih buat Rasulullah. Ataupun dia tahu dah kata Rasulullah suruh benda ni. Allah Ta'ala suruh lah ni. Dia pergi tinggal tak buat. Orang panggil orang deraka pada Tuhan dah. Tu orang panggil orang deraka tu. Orang deraka pada Rasulullah dah tu. Sebab kalau orang deraka pada Rasulullah buat besar dia lagi tu, kau panggil lah. Di mana percaya kepada Allah Ta'ala nya? Di mana percaya kepada Rasulullah nya? Itu kembali kepada iman kita. Dia kata aku percaya Allah, percaya Rasul. Kenapa boleh Allah Ta'ala royak satu perkara, kita tak turut dia nya? Dia percaya kepada Rasul, kenapa Rasulullah waktu tetap satu perkara, kita tak turut dia? Orang panggil orang deraka dah tu. Orang deraka kepada Allah dan orang deraka kepada Rasul. Kalau gitu, orang hukum orang deraka pada Allah dan deraka pada Rasul ni walahan. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan sesiapa yang tidak taat kepada hukum Allah dan Rasul, maksiat kepada Allah dan Rasul, deraka kepada Allah dan Rasul, faqad dhalla dhalalan mubina, maka sesungguhnya ia telah sesat dan kesesatan yang jelas nyata. Hak ni sesat ni. Malah ni hak kita panggil sesat, walau dia nak apa?
berjuru sekalipun dia dak buat, berasa kena sisi dia sekalipun, dia tak turut putusan daripada Allah dan Rasul, maka orang panggil orang ni deraka kepada Allah dan Rasul. Bila deraka kepada Allah Ta'ala dan Rasul, maka nilah, nah, orang nilah dhalla, sesat ia, dhalalan mubina, sebagai sesat yang nyata. Ada sikit ya tu ayat dah, seayat ya tu ayat, tapi makan habis cara kita hidup orang beriman dengan Allah Ta'ala dan Rasul. Habis ni kita dah buat satu-satu perkara, tiba-tiba nyata kata Allah Ta'ala lari benda buat tu. Nyata kata Rasulullah lari, tetap ada hukum daripada Allah, daripada Rasul kata lari. Kita tak boleh nak pilih dah. Nah, tidak ada bagi kita khiyarah. Tak boleh nak pilih dah. Nak pilih kata nak kita nak buat ni, nak tinggal Allah dan Rasul. Tak boleh pilih dah. Ni bagi kita orang yang beriman. Apa dah? Bagi orang yang beriman. Ataupun kita dok buat, kita tak ada buat satu perkara. Nah, kita rasa tak sedar nak buat ni, tak kena, rasa tak suka hati kita. Tiba-tiba nyata perkara ni Allah Ta'ala suruh, Rasulullah suruh. Maka bagi kita orang beriman, tak boleh dah nak pilih kanak kita. Kata kita nak tetap di atas tak buat benda tu, tak boleh. Tu weh. Lepas tu kalau gapo, tengoklah dalam perbuatan kita. Tengok perbuatan kita. Kalau betul dengan suruh Allah Ta'ala, tetaplah. Kalau tak betul dengan suruh Allah Ta'ala dan Rasulullah, jangan kita pilih hak nak turut kanak kita lah. Maka orang hak duk tak turut, duk pilih hak kanak dia lebih daripada benda Allah Ta'ala menetap dah. Nah, maka orang ni masuk dalam kata orang deraka kepada Allah dan Rasul. Kemudian mereka yang deraka kepada Allah dan Rasul, pada Allah wa rasulahu dan Rasul itu, faqad dhalla dhalalan mubina, maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang jelas nyata. 1455 menurut ahli tafsir, asal nak turun ayat ni nya, orang kata asbab nuzul ayat ni, sebab bagi nak turun ayat ni, menurut ahli tafsirnya iaitu tak kala baginda memilih sepupunya Zainab bintu Jahshin untuk anak akadnya Zaid bin Harisah. Asal ayat ni turun kerana satu hari, satu masa Nabi kita mine ni apa mine? Berkira nak menikah sepupu dia nama Zainab bintu Jahshin. Zainab bintu Jahshin ni sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cucu Abdul Muttalib jugalah. Nabi pun cucu Abdul Muttalib. Zainab bintu Jahshin ni pun cucu Abdul Muttalib. Tapi lek mak dia. Jahshin tu bukan anak Abdul Muttalib, mak bini Jahshin tu. Anak Abdul Muttalib. Dua beradik dengan Abdullah. Lepas tu Zainab ni sepupu Rasulullah, Nabi kita gimine untuk menikah dengan anak angkatnya Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ni siapa? Anak Pharaoh Rasulullah kita dengar dah dulu kemarin.
Ya asal Zaid ni dia orang budak kena tawe pada masa jahiliah lagi, belum pada bakit Nabi. Kisah dia panjang lah. Nah, rekah-rekahnya dia kena tawe. Dalam peperangan Arab lah. Lepas tu bawa kena tawe dah. Orang yang kena tawe tu pergi jual Zaid. Di nak ukaz, satu kedai nama suku ukaz. Pergi jual. Ramah lah dia Arab tu bila dia perang sama dia. Budak-budak orang betina tu dia tawe. Nah. Lepas tu kelik mari jual. Mari jual di nak. Bila jual, ramai-ramai jual tu, ada orang bagi Siti Khadijah pergi cari beli. Zaid ni, bukan Zainab ni. Zaid ni dah. Bila pergi cari beli dalam ramai-ramai tu, dia pilih amai, dia tunjuk nonok hok ni, nonok hok nama Zaid ni lah kita tahu dah. Beli dah, kelik mari hadiah kepada Siti Khadijah. Rasa anak saudara dia ke sepupu dia gitulah. Nah, mari hadiah pada Siti Khadijah. Duduk di Siti Khadijah. Siti Khadijah berkahwin dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak orang hamba bagi Siti Khadijah dia beli tu. Suruh Nabi kita pilih pula. Nak mana dalam ramai-ramai ni. Berasa kena hak mana nak hadiah ke engkau ke Rasulullah sebagai nak khidmat pada Rasulullah. Maka Rasulullah pilih Zaid. Hak nama Zaid tu juga. 2 kali pilih dah. Dia nunggu ni ramai lah itu. Dia pilih dah dia. Kalau pilih orang lain, boleh orang lain lah kepada Siti Khadijah. Ni tak pilih Zaid, kelak mai boleh Siti Khadijah. Bawa mai duduk Siti Khadijah, suruh Rasulullah pilih pula. Rasulullah pilih dia pula dah. Nah, bawa pilih siap sudah. Duduk suruh Rasulullah. Maka Zaid ni sebagai hamba bagi Siti Khadijah yang dihadiahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Duk lama kelamaan cik dia Harisah tu duk carilah. Nah, cari nak tebuh anak dia ni kelak. Cari supaya kalau kita lah ni kok perakak noteh tanya khabar situ, tanya khabar sini duk di mana. Tiba-tiba ada keluarga ataupun orang dalam kampung negeri Harisah tu mari buat haji di Mekah, temu dengan Zaid. Nah, bila bertemu dengan Zaid, tengok masa kenal. Budak ni care lah, lebih kurang. Padahal jauh dah tepat duduk tu. Nah, bertemu dia klik royak lah pada ayah dia. Reka-reka. Klik royak pada ayah dia pun mari. Dengan dengan adik ataupun kakak dia, saudara dia lah. Mari cari Zaid di Mekah. Pak saudara Zaid mari Harisah sendiri, lepas tu pak saudara dia mari cari. Bila mari cari, jumpalah Zaid ni di Mekah. Duk sok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni belum pada berkahwin lagi lah ni. Bila cari, berkiralah Harisah. Pak dia tu berkiralah nak ambil kelai. Nak tebuh banyak mana, nak kena bayar banyak mana pun tak apa, dia sanggup nak bayar. Asalkan boleh Zaid dia ni kelai mai duduk sok dia semula. Maka berkira dengan Nabi. Nabi kata ginilah nasbah nak tebuh tu, tak ada nak tebuh. Tak ada nak bayar kelak dak. Cuma nak pilih ke dia. Nak tanya nak pilih ke dia, dia nak duduk sini ke ataupun dia nak kelak
sok cik dia, sok keluarga. Nak tanya dia sendiri. Tapi kalau masa dia nak kelak, tak ada nak tebuh kali. Nak hatta kelak peri ya. Ini akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudahnya dia, tak itu. Tak ada jadi payah-payah dak. Tak ada jadi kokek-kokek dak. Nah, cuma nak minta saya nak tanya dia sendiri. Kalau dia nak duduk sini, tak apa. Kalau masa dia nak kelak pun tak ada apa. Tapi nak sebab nak tebuh tu, bayar semula tu dia tak ada nak. Maka cik dia apa? Tanya dia sendirilah. Tapi Rasulullah Zaid tu pilih nak duduk sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni orang caping dia nak berjuru kau tak itulah dah. Nak jadi orang sahabat molek, sahabat mulia tu palah tu. Dia pilih nak duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dia pilih malah tu, cik dia marahlah lebih kurang lah itu, murih. Kan nak duduk sini, nak duduk jadi hamba sini. Terus saya kelak dak duduk rumah sekali dengan keluarga, sekali dengan adik-beradik, nak jadi hamba orang sini. Dia kata dia sanggup nak duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu tu Nabi kita ambil Zaid ni pergi tepi Baitullah, so orang Quraisy ramai. Dia royak suruh orang Quraisy, dia kata kepada orang Quraisy, tolong jadi saksilah bahasa Zaid ni aku ataupun Nabi kita kata nak jadi anak angkat dia. Sinilah mulanya jadi anak angkat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni belum daripada turun ayat hak tak boleh nak sahabat anak akak sebagai anak sendiri tu dah. Ayat ni tak ada lagi lah. Ni orang kata belum pada mula-mula Islam. Kata setengahnya Nabi buat anak akak ni dia, dan selepas dia masuk Islam dah, lepas pada bangkit Nabi dah. Masuk Islam dah. Dah. Bila dia buat anak akak, maka mula daripada hari itu orang panggil Zaid bin Muhammad. Semua orang Arab semua tu panggil Zaid bin Muhammad lah. Cik dia saat ni, dua pak saudara dia saat ni kelak perilah. Tak ada boleh ambil dah. Kerana buat putusan dah nak tanya Zaid sendiri. Kalau Zaid nak duduk sekali dengan Nabi kita, Nabi Muhammad. Nak sebuah tebuh tak ada nak. Nak bayar tak ada nak. Cuma nak dia pilih sendiri. Kemudian Zaid pilih, maka pada hari itulah Nabi kita akak anak Harisah yang bernama Zaid ni jadi anak angkat dia. Bahawa orang Arab semua, orang Quraisy semua panggil Zaid bin Muhammad. Tekah ni mula saduril Islam, mula-mula Islam lagi. Masalah tabanni wa anak akak tu tidak dilarang lagi. Lepas tu gitulah jadi anak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lah. Tiba-tiba satu hari siapa masa besar dah, dia pinanglah sepupu dia. Sepupu dia nama Zainab bintu Jahshin untuk jadi isteri kepada anak akak dia, iaitulah Zaid bin Harisah. Zainab ni orang mulia, Quraisy, cucu Abdul Muttalib, sepupu Nabi, turunan dia pun mulia. Orang Quraisyiyah, turunan Quraisy. Adapun Zaid saat ni orang hamba kena tahu duit beli dinak tu saja. Dinak nak angkat tu. Duk jadi gapo? Anak akak Nabi Muhammad. Mulanya hamba bagi Siti Khadijah, lepas pada hamba Siti Khadijah, hamba bagi Nabi. Lepas pada hamba jadi Nabi, Nabi akak jadi anak dia, merdeka, dan akak Nabi jadi anak dia. Jadi keturunan dia tu kurang lah. Kurang lah kita kata. Tapi jadi anak akak Nabi, tu dia tak itu sikit dah. Tak berasa mulia dia tu. Bila dia pinang walah tu,
pina Zainab ni nak jadi isteri bagi Zaid bin Harisah, Zainab menolak. Zainab tak sah. Boleh tak sah. Kerana dia fikir kata dia orang Melia datang nak pergi menikah pasal dia lah. Lani-lani bodoh baik tu tak ada. Dah jadi tubi'ah manusia tu dia ada perasaan lah tu. Dia ada emosi sikit bahasa Korea lah. Zainab tolak. Bila tolak pergi bahasa Tosi duk bilal lah kata dia ni orang Melia, dia keturunan mulai tak kupu mana gitu ginilah. Dan penduduk ke pun Zaid tu jadi hamba begitu saja. Pada Zainab ni dia berasa dia tu lebih daripada tu. Bila dia lebih tolak. Lalu turunlah ayat suci ni. Ayat suci ni bukan kata khas bagi Zainab saja, nak sebab hukum dia. Nah, cara dia tu semua boleh guna berlaku, tapi sebab boleh nak mari turun ayat ni kerana berlaku balah ni lah. Nampak tak? Tak ada sebut kata, tak ada kata tidak harus bagi Zainab, tak ada kata lah. Tak ada kata khas bagi Zainab. Bagi orang mukmin, sama ada laki-laki, perempuan. Bila kita tak apa daripada Rasulullah dah, daripada Allah Ta'ala dah, tak boleh tu Allah. Mana-mana pun subhanallah. Lani pun subhanallah lah. Hingga sampai hari kiamat lah. Hukum molek kita nak duk buat, kita duk tinggal, kita duk kerja tu, kita hukum molek dengan suruh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu Zainab tolak, bila Zainab tolak saat ni, lalu turunlah ayat suci ni. Ayat suci ni, ayat ni kata kena tidak harus bagi orang mukmin dan mukminah. Kita tahu dikenalah tu pada bila sebut mukminah tu kena pada Zainab. Apabila menghukum oleh Allah Ta'ala dan Rasul satu perkara, mana sini hukum oleh Rasul, iaitu dia nak mine siapa? Dia kepada tu hukum daripada Rasul dah tu, nak pinang Zainab kepada Zaid. Tak boleh dah bagi mereka itu nak pilih. Ya tu tak boleh nak pilih dah lah. Zainab tak boleh nak pilih dah lah. Bila Allah Ta'ala hukum dah, Rasulullah hukum dah. Nah, jadi boleh pelagor dengan benda yang berlaku tu. Tapi nasbah hukum li umumi sabab, bagi seluruh, bukan bi khususi sabab. Nah, umum semua. Kalau benar lah ni, ambil cara ni lah. Umum semua. Bukan kata dengan sebab. Padahal sebab tu ayat ni, pucanya mari di situ. Tak ada. Tapi, cara hukum dia tu, kita kena guna, boleh guna seluruh. Maka tidak ada pilihan. Bila Allah Ta'ala hukum dah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hukum dah. Setelah itu Zainab pun menyatakan persetujuan. Tak apa. Mari ayat dia mudah tahu dengar orang mukmin ni lah itu. Hak tambah-tambah pun dia tahu kata hukum tu tak boleh. Dan hak tambah-tambah pada hukum kata kena buat, dia jauh selalu. Orang mukmin balas tu lah. Mukmin tu orang percaya dah. Orang turut. Tak ada kata duk kerah dia tu lepas sehari-sehari, lepas sebulan-sebulan, lepas setahun-setahun, bukan duk kerah. Kerana bila sebut mukmin, dia tahu dengar lalu. Maka Zainab saat ini dia orang mukmin lah. Orang mukmin dia tahu dengar. Bila dia tahu dengar, Zainab pun menyatakan persetujuannya. Lalu berkahwinlah dengan Zaid. Dia setuju tu bukan setuju daripada perasaan nafsu dia tak. Nah, setuju dengan sebab arahan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faham tu dah? Humi tu dah. Humi dia boleh mari ayat. Ayat ini menegaskan satu kaedah yang wajib dipatuhi oleh orang-orang mukmin semua. Di dalam segala urusan hidupnya,
Semua urusan hidup dia sama ada ibadat, pegangnya, dan cara hidup, cari makan, gapo semua, dan muamalat gapo semua, maka ayat ni lah sebagai kaedah. Kalau bab cari makan, takdirnya kalau Allah Ta'ala kata, hak ni boleh, hak ni tak boleh. Kalau hak boleh, kita boleh buat. Kalau hak tak boleh, walau kita dah buat lama dah pun, kita kena tinggal. Kerana arahan daripada Allah Ta'ala. Padahal semua orang duk makan harta reba atau makan duit beranak ke apa. Dia dah guna lama dah. Dia tak tahu. Baru mari tahu dah kata perintah Allah Ta'ala, perintah Rasulullah kata, tak boleh benda ni. Dia kena jauh hatta kelai. Nah hatta kelai. Baik tu masa Arab dulu ada setengah tu berkahwin lebih pada 4. Tapi manakala tu ayat mai lari takwi. Ayat kena tinggal pilih. Dalam ni tu nak tinggal hak mana? Mesti kena tinggal. Dia pilih tengok. Dia tinggal 4. Dia dok minum arak. Nah, minum arak, minum khamar ke apa semua. Bawa tu ayat kata haram arak. Tua semua. Jauh. Tak ada kata kau nak habis payah ni dulu baru nak tinggal. Bukan begitu dah. Ni perangai orang mukmin. Sifat orang mukmin. Tak ada kata wak tak tahu. Tahu dah kata tak boleh. Quran mai ayat dah, hadis ayat dah kata tak boleh. Dua tak tahu. Hepa kita wak lama dah. Tak so orang tua dah wak tak kena. Ada mai pasal tu. Tengok siapa mati dalam hati. Nauzubillah min zalik. Nah, kalau itu ni satu kaedah yang wajib dipatuhi oleh orang-orang mukmin dalam segala urusan hidupnya. Iaitu tidak harus bagi seseorang itu memilih sesuatu ketetapan selain daripada yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala dan diterangkan oleh Rasul. Nah, hukum semua itu daripada Allah, lepas itu diterangkan oleh Rasul. Kalau bahasa tak cerak lagi daripada ayat Quran, Rasulullah sarah. Rasulullah terang nyata. Ini pendirian orang mukmin. Pendirian orang mukminah. Boleh dah? Kena kita. Kena boleh. Tak boleh khiarah. Khiarah ni makna pilih. Tak boleh pilih dah. Dah gitulah. Hukum Allah Ta'ala. Kalau rasa tak faham lagi, kau belajar lagi lah. Wih, enggak siapa faham. Geno ni, kena geno apa? Kena turut dah. Dia nyata dah kata lah. Lepas tu belajar lagi. Kau faham. Baru nyata. Nah, ni sebagai kaedah kita orang mukmin. Nah, sebagai rukun orang mukmin ni. Ni mana kita percaya kepada Allah dan percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebab Allah Taala mendukung fa anzalallahu taala wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyarah. Tidak haruslah bagi orang mukmin laki-laki dan perempuan apabila menetap oleh Allah Taala dan Rasul satu perkara, tidak harus bahawa adalah bagi mereka itu pilihan daripada kerjaan mereka itu. Nak umit hak kita sendiri tak boleh dah. Kalau duk umit hak kita sendiri neraka. Berdosa besar tu. Nah, masuk dalam dosa lah. Kalau gitu, orang yang deraka pada Allah dan Rasul, maka sesatlah ia sebagai sesat yang nyata. Ini gapo dia ayat dengan sebab tu ayat ni ialah berlaku pada Zainab bintu Jahshin. Nah, lepas tu akhirnya Zainab dengan Zaid ni duduk tak seni juga. Nah, ya mudah tu tak seni jugalah. Tak seni tu syukur dah lah lain. Hak tu hari dia dah lah. Cumanya Allah Ta'ala perintah tadi, Rasulullah perintah tadi, nak pinang Zaid, nak pinang Zainab pada Zaid. Lepas tu Zainab taat dah, tak ada apa. Tapi lepas pada tu, nah, duduk tak seni juga. Akhirnya bercerai juga. Nah, bercerai hal lain ke hal ni boleh jadi duk kokek-kokek itulah. Nah, di mula dia tak setuju tu.
Lepas tu duk jadi tak seni. Akhirnya bercerai. Lepas tu bila bercerai, menikah berkahwin pula dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pupu dia Zainab bintu Jahsin ni. Hikmat berkahwin dengan Rasulullah tu kerana nak membatalkan hukum tabanni, hukum anak akak tu. Tak ada. Kerana di sisi orang Arab tu royak dah mai hukum kalau anak akak ni tak jadi anak sendiri. Dia ayat Quran royak siap dah. Kemudian nak jadi kemah ke lagi, bila tak ada jadi anak sendiri, sehingga bekas bini dia pun boleh berkahwin dengan bok pera dia. Jadi satu hukum nyata kepada orang mukmin semua, bekas bini anak pera tu tak jadi menatu juga. Bukan kata sekat anak pera tu tak jadi anak pera kita, bukan bekas isteri dia tu pun harus berkahwin dengan bok pera. Dalil kata haram, tengok berlaku sungguh pada Rasulullah. Royak dah berlaku sungguh. Kau kemah tak? Kau kemah lagi. Tak. Akhirnya berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Zaid itu adalah sebagai sebagai bekas anak akak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dua perubahan. Yang pertama asalnya panggil Zaid bin Zaid bin Muhammad. Mari Islam ubah Zaid bin Harisah. Yang kedua, Zainab sudah berkahwin dengan Zaid sebagai anak bekas anak akak bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila bercerai dengan Zainab, berkahwin pula dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pok akak dia ataupun orang hak merah bagi Zaid. Jadi tubik dua hukum besar-besar dalam benda yang berlaku terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada setengah riwayat pula besok berlaku, saat ni berlaku kisah Zainab bin Harisah dan Zainab bin Jahsin dengan Zaid bin Harisah. Kemudian riwayat Abdurrahman bin Aslam, ayat ni juga turun pada masa Allah. Seorang perempuan nama Ummi Kulsum bintu Uqbah bin Abi Mi'yad radhiyallahu anha. Satu kisah lagi. Nak gapo reke dengan sebab bagi boleh ambil hukum daripada ayat ni lagi. Ummi Kulsum ni walau mana hal dia? Adalah dia mula-mula orang hijrah daripada Mekah pergi pada Madinah selepas daripada suluh Hudaibiyah. Dan Nabi kita pergi sampai Hudaibiyah, bersuluh di situ, kelik mari Madinah. Lepas pada kelik mari Madinah, orang Tino mula-mula hijrah mari pada Madinah. Lepas pada tu ialah seorang perempuan nama Ummi Kulsum bintu Uqbah. Ummi Kulsum ni bila dia hijrah mari pada Madinah, fawahabat nafsaha lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka membuilah diri dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nak jadi isteri. Apa dah? Ya Nabi dulu dah bila munasabah banyak orang tu gitu. Gi royak ke Nabi, gi periksa Nabi. Kalau ada orang perempuan molek-molek gapo, gi periksa Nabi. Nak menikah dengan siapa ataupun siapa mini anak dia, kita tanya Nabi. Dan setengah perempuan tu ada juga pergi, orang yang kata pergi bui diri dia kepada Nabi. Apa dah? Pergi petawar dia, mudah kita terpanggil petawar lah dah. Pergi petawar dia, aku semak suka nak jadi isteri engkau kalau betul-betul lah. Lepas tu nak kecek sindir ke tak sindir, ataupun nak kecek betul-betul, ataupun nak kirim orang pergi royak tu hak suku lah. Tapi ada perempuan yang dibui diri dia supaya nak jadi isteri dia pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada juga bila orang minat anak dia, anak perempuan dia pergi sorak dengan Nabi, patut bui ke tak patut bui. Nah, ataupun pergi royak ke Nabi,
nak kahwin dengan siapa dengan semua tu banyak pergi periksa Nabi dalam hal perkahwin ni, segi perkahwin ni. Dan ada setengah perempuan pergi royak ke Nabi kata nak jadi isteri Nabi. Mudah kata pergi royak ke Nabi nak jadi isteri Nabi. Ni makna ke apa? Wahabat nafsaha lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Giwi diri dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi, maka jawab Nabi, qad qabil, tak apa. Nah, tak apa ni bukan maksud tak apa nak kahwin dengan dia kata tak apa supaya kita Nabi dengarlah. Alah mana dia ni nak jadi isteri, Nabi kata tengoklah tak apalah, salah kata gitulah nah, qabil. Dah. Fazawwajaha Zainab bin Harisah radhiyallahu anhu juga. Lepas tu Nabi kita ambil perempuan hak pergi royak kepada dia, nak wi kepada dia saat ni, pergi kahwin dengan Zainab bin Harisah radhiyallahu anhu. Wallahu alam, boleh jadi ba'da faraqihi Zainab, lepas pada bercerai dengan Zainab. Zaid bin Harisah lepas pada bercerai dengan Zainab tadi. Apa tak? Bermula ada perempuan mari daripada Mekah, hijrah ke Mekah, mai royak ke Nabi. Mari dia royak hal ke perkahwinan Nabi, Nabi pun terima orang tu. Orang kata terima urusan tu dah. Maka Nabi kita berkahwinlah dengan siapa? Zaid bin Harisah tadi. Zaid bin Harisah tu bekas suami bagi Zainab bintu Jahsin. Bila Nabi kita berkahwin Ummi Kulsum sani dengan Zaid, fasakhatat hiya wa akhuha, maka tak puas hatilah dia dan saudaranya. Tak puas hati juga. Malah mana dia kata? Wa qala, dan berkatalah kedua-duanya, innama aradna Rasulullah fazawwajna abdahu. Sesungguhnya tujuan kita nak ke Rasulullah sendiri. Dan perempuan itu kata, dan saudara dia kosi dengan saudara dia kata, jadi tak puas hatilah. Bila tak puas hati, dia katalah, sesungguhnya kami ni nak berkahwin dengan Rasulullah sendiri. Tiba-tiba yang berkahwin ia akan kami akan hamba dia. Jadi ngepek sikit, tak puas hati sikit. Bila balas tu ayat ni pun turun juga. Nah, turun mari terangnya kata tidak ada bagi orang mukmin dan mukminah apabila menghukum oleh Allah Taala dan Rasul kan satu perkara, tidak ada bagi dia pilihan dah. Maka tak ada apa. Puas hati lah, tak ada apa. Ni orang mukmin saat ni marahlah. Kita dah nak ke dia. Hidup nikah dengan anak hamba dia. Rasa tak puas hati. Bah tu ayat maka tak alih lah walah tu. Serah, terima selalu dah. Awak apa dia kata saat ni tak berjuruh ke dia? Dah, kau tu tak ada laringnya lagi, boleh kiraca lagi, kata dah boleh kecek lagi. Bawa turun ayat, puas hati supaya Zainab bintu Jahsin saat ni. Kita pun orang mukmin lah tu lah. Sama ada jatuh betina, tekah kita tak tahu tu nak kena. Marah supaya berlaku dengan Zainab bintu Jahsin, tolak. Dosa kepada Zaid. Tu dia tolak tak saya dan Ummi Kulsum ni pun marah. Nah, tak setuju hak Rasulullah waktu tu saya. Tapi manakala mari ayat dia mau redha, dia mau taat, dia mau puas hati, tak ada gapo, cuk kat tu. Ni tak cuk. Nah itu. Tahu dah kata mari ayat lari, mari ayat suruh. Tahu dah Rasulullah lari, Rasulullah suruh. Tapi kita tak cuk. Aduh, pera dengan tak kena dengan jalan Rasulullah gitu. Nauzubillah. Ani gapo? Kisah yang kedua. Ada. Gapo orang kata? Ada. Makin dengan ayat ni juga. Semakin dengan ayat ni juga. Dan ada satu kisah yang ketiga. Nah, hak berlaku, besok berlaku dah pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu hadis riwayat oleh Imam Ahmad daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Balahana kisah dia, meminillah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan seorang perempuan daripada Ansar.
Nah, orang perempuan pada Ansar, yakni orang Madinah lah, dia mini kepada Julaibib. Ada seorang sahabat nama Julaibib. Dah. Nabi kita mini seorang perempuan daripada Ansar. Minta di ayah dia. Nabi kita kecek dengan ayah dia. Dah. Bila kecek dengan ayah dia jawab kata, ayah perempuan jawab kata, tak apalah, dia nak pergi mesyuarat dengan mak dia. Ni bahasa dia lah. Nah, jangan dia buat putusan lepak saja, nak upak buat putusan kelak mari royak ke mak badai pula. Dan ayah dia kata tak apa nak pergi mesyuarat dengan mak dia. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kata, tak apalah, na'am izan, tak apalah. Lalu tu ayah dia pun keliklah mak dia, mak perempuan tak ni. Maka dia sebutlah kepada mak dia, royaklah kata Rasulullah mine anak kita, anak perempuan kita ni. Dah, royak gitu. Maka jawab, dah. Jawab leh. Mak dia pun tak apalah, mujur benar lah kalau walatu mine ini. Tapi akhirnya dia tanya, nak menikah dengan siapa? Nak menikah dengan siapa? Jawab oleh ayah dia dengan Julaibib. Julaibib? Awak kejut itu dah. Dalam kisah dia dah. Wah, itulah Julaibib. Sekiranya dia kata, kalau habis dah orang Madinah ni, lepas tu nak menikah, orang lain tak ada dah. Ada Julaibib seorang. Walau Julaibib mai minta, dia takwi juga. Dah. Kerana sesungguhnya menegahlah oleh kami akan anak kita perempuan ni daripada seorang tu seorang ni. Banyak orang dah minta anak dia. Nah, orang tu orang ni kita lah dah tak nak pergi menikah Julaibib. Jadi mak dia tu tak bui lah betul nah. Ni padahalnya keputusan pada Rasulullah dah nak makan dengan ayat ni dah, dengan sebab bertu ayat ni. Padahal keputusan Rasulullah dah. Rasulullah buat keputusan dah. Kata nak minta anak perempuan dia nak menikah Julaibib. Apa tu? Bawa keputusan dah. Royak ke ayah dia. Ayah dia kelak nak sorak dengan mak dia. Bawa sorak dengan mak dia tak terima. Apa boleh tahu saya Julaibib tu? Tahu tak? Soalan tu dah. Julaibib ni dia budak kahwin ni kata setengahnya mari budak tak tahu mana. Hingga siapa tak tahu keturun ni siapa. Duk ke Madinah tu halah-halah. Halah-halah tu duk tidur atas rumah orang tu, kaki makan mah orang tu, orang susah sangat. Orang susah, orang miskin, pas rupa dia apa? Tak ada lah. Mudah kata nak tengok jangak tu tak ada sikit pun. Nah, dia kata lepas tu timur Pak sahabat Nabi mai duduk masjid, Pak dia pun Julaibib ni pun mai duduk di masjid juga. Yang duduk ke masjid tu. Satu hari Nabi tanya, Julaibib mu nak kahwin tak? Dia jawab Rasulullah tanya, Allah nak kahwin dengan siapa dia ni? Sesak lagi turunnya tak molek lagi. Rupa pun tak molek. Dia tak ada dah, dia kata boleh jadi tak berkahwin dah atas dunia ni. Boleh jadi dia ni nak berkahwin di akhirat, di syurga. Atas dunia ni rasa pun tak ada dah guna nak boleh berkahwin. Bawa esok solat Nabi tanya pula. Nah, hingga sampai 3 kali tanya. Tak apa lah, dia terserah Rasulullah lah. Pas Rasulullah pun tak apa, dia tak nak minta perempuan ni. Nak minta perempuan ni. Perempuan ni orang mulia, orang molek, orang jangak, orang gapo lah. Lalu temu dengan ayah dia, kata setengahnya Nabi kita kecek dengan ayah dia. Kata setengah, ada juga setengah riwayat kata, Nabi suruh Julaibib sendiri pergi rumah perempuan tu, pergi tanya tu. Suruh Julaibib, suruh pergi ngaku kata dia ni hak Rasulullah suruh. Nah, ada juga setengah kisah kata belah. Lalu tu Nabi kita apa ni? Nah, dia tanya ayah dia. Bila dia tanya ayah dia tak tolak selalulah. Dia kata nak klik mesyuarat dengan ibu dia, dengan mak dia. Dah. Mujurlah, bawa mesyuarat dengan mak tu mujur benarlah. Kalau Rasulullah nampak gitu-gitu,
Tapi bos sebut akhir sekali kata nak menikah Julaibib tu, selalu dia tolak. Ni tolak ni makan dengan ayat tadi lah. Hak Rasulullah tu tak pedah, dah tagi tolak lagi. Nah, bila malah tu dia kata kita ni duk tegah orang tu minta, orang ni minta kita takwi, dah tak nak wi Julaibib. Dah. Tengah mak dia dengan cik dia duk berkira. Nah, ayah dia dengan gapo dengan ibu dia duk berkira gitu, wal jariyatu fi sitriha tasma'u. Nah, fi satariha tasma'u. Sedangkan anak perempuan dia tu duk dengar lek tabi. Duk dengar. Cik dia duk kira dengan mak dia ni. Nah, anak betina dia tu duk dengar. Bila duk dengar, bila wak putusan dah kata takwi lah, mudah kata takwi gitu gini, ayah dia pun dah bangunlah nak pergi royak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata mak dia tak setuju gini, dah sipai bangun nak pergi royak, maka jawab leh anak betina lek tabir sat ni. Dia kata kan, adakah kamu akan menolakkan atas suruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Patutkah? Anak dia sendiri tu. Nah, anak dia sendiri kata patutkah nak tolak hak benda yang telah disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dah. Tak patutlah. Anak perempuan dia kata, aturiduna an taruddu ala Rasulillah amrahu? Adakah mahnaki oleh kamu bahawa menolak oleh kamu di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan suruh dia? Sedangkan Rasulullah sudah reda dah bagi kamu. Dan Rasulullah fikir dah kata nak menikah Julaibib dengan dia lah. Dia sendirilah dah kata. Datang kata kamu nak tolak. Hei ibu, hei ayah, jangan buat balas tu. Faham? Maka menikah oleh bukan dia. Dan Rasulullah setuju dah. Kahwinlah. Nah, dia nak terima lah, tak apalah. Walau Julaibib tak Julaibib pun tak apalah. Nah, kerana setuju oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah kata anak tu persetujui kerana dia nak taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan ibu dia lah hak tolak sangatnya. Ayah tu tak ada apalah, kok tu pun tak apa, kok ni pun tak apa. Tapi ayah tu sanggup dah lah nak tani nak pergi royak pada Rasulullah, kata tak setuju. Bila balas tu, bila mak dia, cik dia dengar kata anak betina dia kata tak patut kita nak tolak benda hak direda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah dan setuju oleh Rasulullah, maka jawablah ibu dia, oh benar, kena sungguh. Ni mudah orang beriman tu, dia mudah potong kepada jalan Allah. Ibu dia saat ni dah daripada orang mukmin juga ni dah. Tak apalah. Benarlah engkau kata, sadaqti, benarlah engkau kata. Lalu tu pergilah oleh bapa dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapa dia pun pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata bapa dia, sekiranya engkau sudah redakan dia, maka pok kami pun redalah. Ni mana tak ada pilihan lah tu. Sekiranya engkau reda ya Rasulullah kata nak nikah anak aku ni dengan Julaibib, maka pok kami pun redalah. Maka jawab oleh Rasulullah, sesungguhnya aku sudah redakan dia dah. Lalu mekawinlah akan dia oleh Rasulullah akan anak betina dia sana. Akhirnya menikahlah dengan Julaibib. Nah, menikahlah dengan Julaibib. Mekawinlah akan dia. Bila berkahwin itu, orang Madinah tu pakai kecek lah, dia kecek gitu, kecek gini. Ada setengah riwayat kata, menikah, orang tu menikah dengan Julaibib, dia tu boleh menatu Julaibib gini, pakai kecek. Tapi akhirnya Julaibib ni mati di dalam satu peperangan sebagai mati syahid. Nah, dia lepas pada kahwin duk tak lama, tiba-tiba ada berlaku peperangan. Maka dia keluarlah dalam peperangan. Hingga sampai dia matilah di dalam peperangan. Dan berkata Anas, dengan sebab doa Rasulullah bagi perempuan ni,
Ada dengan sebab dia turut perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perempuan ni dia turut apa yang diarah oleh Rasulullah, maka perempuan ni adalah seorang yang bahagia selepas daripada mati Julaibib dah pun. Dan Allah Taala wi kemudahan bagi dia dalam hidup dia, dalam kedudukan dia, dalam iman dia seterusnya. Ini ialah gapo benda yang sakut paut dengan ayat ni juga. Jadi ada salah katanya berlaku 2-3 perkara. Nah, sebab bagi ayat ni turun wi kenyataan. Pendek katanya jadi satu kaedah bagi kita, sekiranya Allah Taala buat putusan satu perkara, Rasulullah buat putusan satu perkara, lek kita tak boleh nak khiyarah. Dia tak boleh nak pilih lah. Ada tak boleh nak pilih. Itu dia dah. Maka ayat ni adalah sebagai keterangan kepada kita tentang taatnya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supalah dengan ayat-ayat lain kata ada lagi, iaitu fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Dan dalam hadis Nabi pula, wallazi nafsi biyadihi, demi diriku pada tangannya, demi Allah yang bermula diriku pada tangannya, tidak berimej seorang kamu hingga adalah perasaan seorang itu mengikut bagi barang yang aku mendatangkan dengan dia. Dan imej seorang itu tak sepenuh sehingga dia rasa dalam hati dia apa saja yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dia rasa puas hati, dia rasa nak turut apa yang dibawa oleh Rasul. Perasaan dia, hawa dia tu, nah, dia rasa nak turut apa yang mendatang oleh Rasulullah. Kita kena letak situ iman kita. Iman dengan Nabi lah tu. Apa yang Nabi ayat suruh, kita rasa puas hati. Hak Nabi larang, rasa puas hati. Hak Nabi buat, kita rasa nak turut buat. Hak Nabi tak buat, kita rasa nak turut tak buat. Jadi perasaan nafsu kita tu hidup di situ. Barulah sempurna iman seseorang kamu. Habis itu setengah sahabat tu rajin tiru Rasulullah. Tengok siapa berjalan Rasulullah, duduk Rasulullah gapo semua, kecek Rasulullah, senyum Rasulullah gapo. Kerana apa? Dia nak sempurna iman dia. Dalam hadis lain, lepas dah kita tahu dah siapa Sayyidina Umar kata, dia semua kasih pada Rasulullah lebih pada apa-apa lagi. Lebih pada harta, lebih pada apa. Tapi dengan diri dia ni duduk dalam dua lagi. Kadang-kadang kasih pada diri dia lebih pada Rasulullah. Rasulullah kata kena kasih pada aku lebih pada dirimu lagi. Maka Sayyidina Umar pun sanggup, aku kasih pada engkau lebih pada diriku. Tu dia lah baru sempurna iman. Kita ni bukan dengan diri lagi, dengan amalan, dengan kerja, dengan ibadat, dengan perbuatan pun kita tukar dengan Rasulullah. Tinggal Rasulullah, ambil perasaan hawa nafsu kita tak depan. Maka ini adalah sebagai ukuran iman seseorang. Nah, jadilah kita, Allahumma inni as'aluka hubba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadilah kita ni seorang yang kasih pada Rasulullah. Cara kasih pada Rasulullah, berakhir nak turut Rasulullah tu. Bukan kasih-kasih di mulut saja. Nah, kasih di mulut saja tak jadi. Tak. Dan dalam ayat lain lagi, wa man ya'sillaha wa rasulahu, bukan ayat lain dah, hubung dengan ayat ni, hubung sana. Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan siapa-siapa yang deraka kepada Allah dan Rasul, faqad dhalla dhalalan mubina, maka sesungguhnya sesat ia sebagai sesat yang nyata. Kalau dia tak turut Rasulullah, kalau duduk deraka pada Allah dan Rasul, sesat. Walau nampak berjurus sekalipun, dalam amalan dia, dalam pegangan dia, dalam apa, kalau tak betul Rasulullah, orang ni sesatlah. Sesatlah daripada jalan sebenar. Seperti firman Allah Taala, falyahzaril ladzina yukhalifuna an amri, maka hendaklah takut oleh orang-orang yang menyalahi daripada suruh Allah Taala, suruh Rasulullah. Kena takut. Orang yang duk berakhir
bertekan dengan surah Allah, surah Rasul tu kena takut orang ni. Bimbang orang ni. Jangan duk sedap orang ni. Nah, orang rasa duk bertekan dengan surah Allah dan Rasul. Takut apa? Antusibahum fitnah, bahawa mengenai mereka itu akan fitnah. Fitnah lepas pada mati, fitnah dalam hidup takut. Kalau takut sekali fitnah dia nak mati ke apa, naudzubillah. Nah, fitnah ni mana ada susah ataupun takut dalam fitnah agama, fitnah ke apa. Au yusibahum azabun alim, ataupun mengenai mereka itu oleh azab yang pedih. Itu di akhirat. Fitnah tu laning dah. Tu duk jadi fitnah, mari daripada duk menyalahi ajaran Rasulullah. Dak kita duk nak kapo, duk kecewa amal wak gapo? Nak kereda Allah. Tu sedekah kepada Allah. Kalau gitu kita betul dengan surah Allah, betul dengan surah Rasulullah, itulah berarti kita taat pada Allah dan Rasul. Dan kalau kita lawan hak tu, tak betul hak tu, berarti derakalah. Ya'sillah. Deraka pada Allah dan Rasul. Maka orang deraka pada Allah, orang menyalahi Allah, menyalahi Rasul, bimbanglah orang ni akan jumpa dengan fitnah ataupun dia akan jumpa dengan azab yang pedih. Na'udzubillah min zalik. Nah, Allahumma qina azabaka yauma tab'asu ibadak. Ya Allah, jagalah, meliharalah, jauhlah kita daripada azab kau pada hari dibangkitkan hamba kau. Ya bangkit. So, kita minta sini-sini tok sedah azab tok susah. Nah, dan begitu juga kita minta jauh daripada fitnah-fitnah dalam hidup kita dan fitnah selepas daripada mati kita. Mana? Apa? Kulasahnya orang beriman dan orang taat pada Allah Taala, sama ada jantan, sama ada perempuan, sama ada lelaki dan perempuan, dia tak boleh pilih dah kalau Allah Taala perintah. Nah, dia kena turut bagaimana Allah Taala perintah dan Rasulullah perintah. Dan orang yang tak turut perintah Allah dan perintah Rasulullah, inilah orang yang deraka kepada Allah. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita boleh boleh taat dan boleh turut dan kita faham apa yang diajar oleh Al-Quranul Karim. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.